Orang yang menuntut ilmu, kenapa? Radha bima yasna, kerana dia redha dengan apa yang orang tu buat. Wa innal alim la yastaghfiru lahu minas samawati wal ard hatta hitan fil ma. Sesungguhnya orang alim tadi, dia ni sentiasa diminta keampunan pada dia. Dia orang tak ampunkan apa dia? Man fi sama, orang yang ada di atas semua orang yang ada di langit, di bumi, sehingga haiwan-haiwan yang ada di laut pun sentiasa mendoakan kita, memohon ampun kepada kita. Para malaikat minta ampun kepada kita. Dia kita jadi. Para malaikat ni cerita dia ni orang yang tak ada dosa. Tak ada dosa. Tak ada dosa ni. Dia ni mohon pada kita, mohon keampunan atau dosa pada kita. InsyaAllah terima. Okey. Macam kita lah. Kita ni kalau kita nak buat majlis tahlil ke, ataupun buat majlis apa tahlil, ataupun kita nak buat orang selamat ke, kita panggil orang masjid. Orang masjid ataupun orang surau. Kita tahu orang surau masjid ni orang yang tak dosa lah, walaupun ada dosa. Biasanya gitulah, orang surau masjid ni kurang dosa lah. Tak. Kalau ada dosa pun masjid, sebelum dia astagfirullahalazim, dia bertobat. Dah lah, kan? Kalau waktu masjid ni, kalau waktu semayang ni, bila dia istighfar. Okey, kod melatah. Tak jadi, tak apa, ada kod melatah, kod istighfar. Kod melatah, ini juga. Okey, jadi kita ni kalau pergi ke tahlil pun, kita panggil orang masjid, kita doa. Tapi hari ni kita tak panggil orang masjid. Malaikat doa untuk kita. Tak, hak orang tak rasa tu. Segala kita datang doa untuk kita, memohon keampunan kepada kita. Kita kan orang masjid. Orang masjid ni mungkin dosa, mungkin tak dosa, itu. Tapi malaikat memang tak dosa. Okey, kita dah. Okey. Wa fadl al-alim 'ala al-'abid li fadl al-qamar 'ala sa'ir al-kawakib. Nabi mengumpamakan, okey, kelebihan orang yang ada ilmu. Nak ada ilmu kena ngaji lah. Itu. Kelebihan orang yang ada ilmu. Kita Nabi tak kata ilmu tu banyak mana. Orang ada ilmu aja. Maknanya dia ada ilmu, dia belajar, dia amal. Tak? Tak ada Nabi kata orang yang banyak ilmu. Tak ada gitu. Tak orang yang ada ilmu. Jadilah. Maknanya kita ni ada ilmu. Ilmu agama, kita boleh amal dengan ilmu kita. Berarti sembahyang, banyak dan sebagainya. Ilmu tu. Jadi kita ada ilmu lah. Nak ada ilmu tu, kita kena belajar. Okey. Jadi kelebihan orang yang alim, orang yang ada ilmu tadi, alal abid, beza orang alim dengan orang yang beribadah. Maksudnya beribadah tanpa ilmu. Tak. Beza dia seperti umpama bulan dengan bintang-bintang. Bintang walaupun ada berjuta, tapi dia kalah dengan bulan satu. Lebih dia tu. Maknanya kan, banyak kali-kali lebih lagi lah orang-orang yang kalau hidup orang yang berilmu banding dengan orang yang abid tak ada ilmu, jadi beza lah dari segi pahala dan sebagainya lah. Okey. Wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama ni, ulama orang yang ada ilmu yang banyak lah ni, orang ulama lah orang yang kita boleh percaya ilmu dia. Sudah. Kadang ramai juga orang banyak ilmu. Nah, tapi kadang-kadang ilmu dia seleweng, ilmu tak benda, ilmu sesat dan sebagainya dah. Tapi orang yang ada ilmu betul lah, ulama-ulama akhirat lah sebenarnya. Ulama yang datang kepentingan dunia. Sudah. Dia bercakap atas hak. Sudah. Sebab dunia tak tepi. Hak yang betul dulu. Gitu ulama inilah warasatul anbiya, ini pewaris Nabi. Pewaris Nabi. Maksudnya Nabi dan apa? Ulama lah kita punya rujukan kita. Kadang-kadang memanglah rujukan kita yang utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita ni tak baca Quran reti lah, tapi tak faham makna. Tak. Macam mana kita nak rujuk pada Quran? Aku boleh baca tapi tak faham. Ulama lah sebagai pemimpin kita. Tak. Sebagai dia pewaris Nabi. Okey, itu cara dia. Wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman. Wa innama warasul al-ilm. Sesungguhnya para nabi inilah, dia tak mewariskan dinar, duit lah, dirham, tak benda lah. Wa innama warasul al-ilm. Sesungguhnya dia ni mewariskan ilmu kat kita ni, dia tinggalkan ilmu. Okey, faman akhadahu akhadha bihadil wafir.
siapa yang dapat ilmu tadi, dia dapat benda yang berharga lah. Jadi kita kena cari hal untuk tahu. Jadi taklah maknanya kita main hari ni boleh alim semua taklah. Jadi maknanya kita ada usaha dah nak menuntut ilmu. Jadi bezanya kita, kalau kita buat ibadah dalam keadaan kita menuntut ilmu, dimaafkan. Okey, pasal apa? Contoh dia, orang yang baru masuk Islam, dia nak sembahyang tak pandai lagi. Dia hanya reti baca Fatihah saja. Baca Fatihah. Tu baik-baik kita tak apa. Tidak, pasal apa? Dia tu dalam keadaan menuntut ilmu. Dimaafkan, diterima. Dan kita jugalah. Tak. Tiba-tiba kita contohnya sembahyang lah. Main-main, oh tak betul punya aku ni. Tak. Tapi dalam keadaan kita tengah menuntut ilmu. Cari ilmu. Kita tahu tak betul. Tak apalah. Dimaafkan lah. Pasal apa? Kita dalam keadaan menuntut ilmu. Tak. Maksudnya kita ni baru sedap lah. Dulu kita ni orang kata sama jahiliah lah. Kata kita orang. Tapi baru bertobat, jadi Allah Ta'ala bagi kesempatan kita bertobat dan sebagainya dah. Kita teringat balik Allah Ta'ala. Jadi kita pun nak mengaji ni, sampai ada kuliah kat surau, kita pergi kuliah kat masjid, kita pergi sambil baca kitab. Maksudnya kita nak kat ilmu untuk ilmu. Tak. Lepas untuk ilmu, jadi memanglah dulu memang kita dah mati semayang. Tinggal 20 tahun, lupa semayang lah. Tahun mula tak semayang balik kan. Ada silapnya. Silap tu dimaafkan pasal apa? Kita nak kat ilmu untuk ilmu. Jadi kita janganlah kita aku pakai malahan ngaji. Dan malas ngaji dah, salah pun salah. Mana kita? Jadi maknanya itu untuk wahab untuk ilmu ni. Tapi kena bersungguh untuk ilmu. Jadinya siapa yang dapat ilmu tadi, dia dapat satu habuan yang berharga lah. Nanti kata gitu. Okay. Dan ada lagi apa nama fazil ilmu lagi lah. إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. Apabila datang kematian لطالب العلم, bagi orang menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni mati. Dah. وهو على هذه الحال, sedangkan dia dalam keadaan menuntut ilmu lah. Mata dia mati, وهو شهيد, dia bersyahid. Cerita je lah. Kita boleh tak percaya kalau kita syahid. Banyak lagi kelebihan lain lah bagi orang yang menuntut ilmu lagi lah. Maknanya mudah-mudahan lah kita ni digulung oleh golongan orang yang penuntut ilmu. Okey, jadinya penuntut ilmu. Jadinya kita pada hari ni insya-Allah saya akan baca kitab Mastika Hadis lah. Kitab Mastika Hadis. Jadinya insya-Allah kitab ni kita bacalah. Maknanya apa nama, kitab ni mudah-mudahan kitab ni dapat membantu kita lah untuk meningkatkan lagi keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dapat mukadimah dia bab lebih bincang kepada akidah lah, dan keimanan. Okey. Dalam hadis-hadis ni hadis Nabi SAW. Sebut hadis-hadis Nabi lah. Mana hadis Nabi ni hadis, sebut hadis ni apa tu? Hadis ni dia ni sumber perundangan ataupun sumber rujukan kita yang kedua. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran musturuna. Pertama Al-Quran rujukan kita. Maknanya kalau kita apa-apa permasalahan yang berlaku, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan, tak reti masalah sebagainya, Allah Taala kata farudduhu ila Allah, kembali kepada Allah ini, kembali kepada Al-Quran. Al-Quran kitab Allah, kitab suci Allah Subhanahu Wa Taala yang turun dari langit lah. Kita sebagai panduan untuk kita. Menunjukkan kepada kita segala benda yang kita biar ikut betul ikut Quran ni. Yang pertama. Yang kedua as-sunnah Nabi ataupun hadis-hadis Nabi. Itu panduan kita. Kita maknanya kita kena mengaji tafsir Al-Quran, kita kena mengaji hadis Nabi. Habis itu tak payah ngaji, yang kita fiqh tak ngaji lah. Kita fiqh ataupun ambil kepada hadis Quran juga. Kita fiqh kita kadang-kadang ada bab lain mengaji bab mayang sunat tu. Malah ngaji itulah ustaz suruh ngaji pun ada hadis je. Itu dia ambil itipati dalam beberapa Rasulullah juga pokoknya. Sebenarnya gitu. Bab semayang ambil pada hadis juga. Kadang-kadang kita mengaji ni tak bertemu. Kita hari ni nak mengaji semayang. Tak ikut bab ni tak semayang. Bila maksudnya terus bab semayang terus hari ni. Macam tu dia. Jadinya sebagai rujukan kita adalah hadis Nabi SAW. Jadinya kalau kita nak
memanglah kita punya hadis dan Al-Quran sebagai panduan kita, rujukan kita.